Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Indahnya langit hiasi kota, berarah awan, celah cemara. Pemanas kalam, tirai pidato dibuka, selawat kekasih, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi negara. Berdirinya saya di atas pentas ini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan pidato saya di bawah maudhu' fungsi sukan dalam pembangunan negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan farsa yang mempunyai tajuk pidato agar kalian terbuka minda. Para hakim tidak terpinga-pinga dan saya peta berkata-kata. Seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-raba, yang peka tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Persukan merupakan aktiviti riadah yang dapat menggunakan peluh daripada tubuh badan kita. Malah kerajaan juga menggalak rakyatnya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti bersukan. Hadirin sekalian, masa lapang seseorang dapat dimanfaatkan dengan bersukan kerana aktiviti ini lazimnya dijalankan pada waktu yang terluang. Dengan cara demikian, anggota masyarakat tidak membuang masa pada perkara yang tidak berfaedah. Golongan remaja tiada kesempatan untuk melepak, menyertai kumpulan gangster dan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. Tegasnya, aktiviti bersukan dapat mengurangkan gejala sosial dalam kalangan anak muda. Seterusnya, dapat melahirkan golongan remaja berkualiti di mana dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. Fungsi sukan juga dapat memupul persahabatan dan perpaduan antara kaum di sesebuah negara. Apabila sesuatu jenis sukan diwakili oleh pelbagai kaum, mereka sudah tentu akan bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai satu matlamat, iaitu kejayaan. Semasa berada dalam satu kumpulan, timbul perasaan kekitan atau esprit de corps dalam karangan mereka. Semangat ini amat penting bagi mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara. Selain itu, perpaduan turut dapat disemai dalam kalangan penonton apabila penonton menyokong pasukan yang sama. Nilai perpaduan inilah yang menjadi landasan untuk rakyat membangunkan negara. Hadirin yang dimuliakan, apabila sesebuah negara terpilih menjadi tuan rumah bagi acara sukan antarabangsa, negara yang berkenaan akan dikejungi oleh pemain, pegawai, wartawan dan penonton dari pelbagai negara. Mereka sudah tentu akan berbelanja sepanjang berada dalam negara tersebut. Pengaliran wang asing sudah tentu akan menguntungkan negara. Apabila mereka pulang, mereka akan mempromosikan tempat-tempat yang menarik
di negara tuan rumah kepada rakan-rakan mereka. Dalam jangka panjang, situasi inilah yang memajukan pelancongan dalam negara tersebut. Selain itu, imej negara turut ditingkatkan melalui sukan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila sesebuah negara mengambil bahagian dalam sukan yang bertaraf dunia, nama negara akan dikenali oleh seluruh negara. Apatah lagi, negara mereka mengungguli sesuatu permainan. Sebagai contohnya, Brazil sinonim dengan permainan bola sepak dan Malaysia melibatkan dengan kehebatan badminton. Kejayaan sesebuah negara menganjurkan sukan yang bertaraf dunia turut mengharumkan nama negara. Contohnya, keupayaan Malaysia menganjurkan sukan Commonwealth 1998 secara tidak langsung mencelikkan mata masyarakat antarabangsa tentang keupayaan negara yang kecil ini dengan menganjurkan sukan yang bertaraf dunia. Konklusinya, aktiviti sukan penting bukan sahaja untuk melahirkan anggota masyarakat yang berkualiti, tetapi juga membantu untuk membangunkan negara. Menyedari kepentingan inilah setiap anggota masyarakat seharusnya menjinakkan diri dengan sukan yang sesuai minat, kebolehan dan keupayaan masing-masing. Sehubungan dengan itu, usaha untuk meningkatkan kesedaran agar ramai orang bersukan hendaklah dilaksanakan dari semasa ke semasa. Matlamat ini akan tercapai seandainya kita menghayati cogan kata bersukan demi negara. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari saya. Ingin memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata dan tersalah bicara. Saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Burung undan burung tempur hingga berehat di pohon cemara. Sukan untuk semua dapat memartabatkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.